Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabri Ibrahim SKM. Pertama sekali, apa khabar semua? Saya harapkan dan doakan kepada semua sekali sahabat-sahabat, tak kira di mana jua anda berada ketika ini, saya doakan supaya saya sendiri dan sahabat-sahabat semua yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala untuk tengok adalah saya, supaya Allah Ta'ala beri pada kita, pada saya semua, kesihatan zahir dan batin, kewarasan akal fikiran, ketenangan, boleh fokus untuk menimba ilmu, ya, boleh fokus untuk memperhalusi stage-stage lebih dalam. Supaya apa? Supaya bila kita fokus, menyebabkan kita boleh dapat 100% hasil daripada sesuatu yang kita buat. Dan so tentulah fokus ni bahasa putih, bahasa Melayu ialah apa? Khusyuk atau pertumpuan, bahasa Melayu, bahasa Arab khusyuk. Alright, apa khabar semua? Jangan lupa sahabat-sahabat semua, permulaan pagi ini sahabat-sahabat semua, saya harap mulakan energi kita dengan tulis kalimah Assalamualaikum kepada Islam Muslim, dan kepada non-Muslim sila tulis selamat pagi ataupun apa-apa perkataan yang berunsur baik, pagi ke, sihat ke, sebagainya. Ini penting ya, sebab permulaan pagi tadi ada dikesani oleh apa? Oleh bila mana awak tersedar daripada tidur, maka yang ada ilmu, yang amal doa selepas bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana nusyur, insya-Allah anda akan terkesan dengan aura positif. Okey. So saya sebelum masuk topik hari ni, apakah faedah kita follow up customer, saya nak mulakan pertemuan kita pada pagi ini bercakap tentang aura pertama yang perlu kita sedup, yang perlu kita absorb tak kala mata terbuka. Okey, mata terbuka tu saya akan share dengan sahabat semua kenapakah bagian-bagian. Saya nak setting dulu aku tak okey ni. Dan jangan lupa sahabat-sahabat semua, kalau andai katalah apa saya share ini ada manfaat kepada anda daripada orang lain yang memerlukannya, ayo anda boleh share kepada orang lain, dengan syarat bukan share kepada semua orang ya, share kepada orang yang nak dibantu sahaja. Kepada Wazakia Hasan, selamat khabar. Kepada Faridah K Nur Syiki, waalaikumsalam, terima kasih banyak. Kepada Abah Hisham Rahim, waalaikumsalam, terima kasih. Saya doakan anda semua yang terpilih digerakkan hati awak tengok kepada saya ini, agar anda semuanya sekali ya sentiasa berenergi positif. Jangan lupa anda follow saya di link ini. Saya fokus kepada FB group saya, itu Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan 2. Anda fokus kat sini ya, follow kat sini. Saya nak menghimpun kat anda sepat supaya anda boleh terus fokus dan tak terbabas, so kata. That's why saya nak mulakan pagi ni bercakap tentang fokus dahulu. Ya, fokus, dan perlu cakap tentang fokus. Apakah cara-cara dia? Sebelum nak cakap tentang, nak tahu apakah faedah perlu buat follow up kepada customer. Sebelum itu saya nak alam ya, sebab alam bukan untuk mengajar anda. Saya ulang, saya buat Abdullah ini bukan untuk mengajar anda, untuk mengajar diri saya sendiri yang masih amat banyak kurang ajar sebenarnya. Okay, alright. So anda boleh ambil poin penting, sebab saya guna Abdullah ini untuk saya sendiri ulang kaji. Dan FB ini bukan anda sebenarnya, tapi kerana Allah Ta'ala beri kepada saya satu idea. Apa salahnya kalau saya sharekan pelbagai info, teknik, strategi sampai mentor saya bayar ribu-ribu ringgit tu, saya share kat sini. Mudah-mudahan kalau anda tahu, anda praktik secara konsisten, dapat hasilnya, maka insya-Allah menjadi asbab untuk saya bergembira dan berbeza. Itu saja niat saya. So poinnya ialah, kalau anda nak menikmati hasil ilmu yang anda dapat ini, nak kena praktik. Tanpa praktik, ilmu banyak tak ada manfaatnya. Alright. Sebelum masuk topik ini, apakah faedah kita follow customer? Apa faedah dia? Saya undur dulu bercakap tentang bagaimana cara untuk dapat power positif untuk kita buat follow up. Okey. Undur balik. So bermula pada kita celak mata pagi tadi, orang Islam dia ajar, iaitu doa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Saya ulang ya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doa ini simple sangat. Simple sangat aja. Ini bermaksud kita amal kalimah alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur ini, otak kita yang punya frekuensi gelombang yang steady ya. Celak mata je, pak.
kita initiate terus, memercik masukkan frekuensi ke dalam otak kita ni. Dia panggil initiate. Pump. Supaya pump. Frekuensi mula dah berlaku fluctuate. Dia perlu initial, maka baru gelombang mula tak. Dengar pula kalimah alhamdulillahilladzi. Kalimah alhamdulillah, alif lam tu ada panggil alif lam qamariyah. Dan Allah Taala mulakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak ada kalimah lain terbaik melainkan kalimah puji bagi Allah, ya. Nak beritahu bahawa huruf alif tu merujuk pada Allah. So bila kita sedar je pump celat mata, kita perlu getarkan, pukulkan gelombang otak kita tu supaya pump masuk kalimah Allah. Dia akan berkait kat telinga. Bila kita bangun, celat mata, pump kosong, ingat kalimah Allah lalu. Alhamdulillahilladzi. Tersebut mulut kita dia menghasilkan frekuensi bunyi. Dia masuk tingkam ke gendang telinga. Dia pergi ke otak. Maka dia akan berlaku cycle berpusing. Daripada otak yang steady tadi, sedar, ingat kalimah doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatal nusyur. Mulut berbunyi, dia menghasilkan gelombang, dia pukul ke gendang telinga, dia initiate otak. Bila otak initiate, dia mulai fluctuate. Fluctuate. Dan dia akan boleh laju cepat berkata kepada you punya momentum lah. So, ini hikmah dia. Mengapakah orang Islam dia ajar bila sedar pada tidur kena baca doa ni. Walaupun sunat, tapi power apa? Wan, apa khabar cakap Wan? Memang power. Wan boleh follow saya di link sebagi lah. Wan, saya fokus kat sini Wan. Di link sebagi je. Di Sabri Ibn SKM tak 2. Supaya you fokus. Alright? So, ini hikmah dia. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Okay, beres. Sekat tu. Right, sekejap dah. Boleh. So, baik. Otak kita walaupun ada fluctuate, dia tak boleh berlaku momentum yang lebih kuat kalau tak ada pergerakan. Bermakna bila kita baca doa, masuk bunyi kat telinga, pukul otak. Bila kita bangun, dia menambah energi untuk fluctuate. Tak akan habis kat situ lagi. Okay, kita bangun, bergerak, bersihkan diri, rekas cerita, berwuduk, lagi fluctuate. Power positif. Kemudian berwuduk, pergi solat, lagi fluctuate. Bila kita solat, pergerakan, takbir, rokok, i'tidal, sujud, 2 rakaat, doa subuh tu menyebabkan momentum fluctuate akan laju. Sampailah kita pergi breakfast. Ini permulaan awal yang kita faham bagaimana untuk absorb energi positif supaya kalau tak ada benda ni, kalau orang tak ada solat, tak ada doa bangun selepas tidur, tak ada ambil bersih diri, tak ambil wudu, tak solat, maka dia punya mood dia memang negatif. So bila mood negatif, magnet negatif dia tarik masuk yang negatif. Kalau magnet positif dia akan tarik masuk yang positif. Itu cerita mudah saja. Ini hikmah terbesar nak cerita secara ringkas supaya awak faham tentang kelebihan doa yang bangun untuk mendapat energi positif. Untuk apa? Untuk bercakap tentang apa faedah kita follow up customer pada pagi ini. Alright, beres. Cakap tu. So, banyak cerita, saya tak nak cerita lebih tentang tu. Saya harap you dapat something lah. So, ini secara ringkasnya faedah hikmah dia. Kenapa Ta'ala suruh kita berdoa lepas tidur, bersuci, wuduk, solat. Besar faedah dia. Especially kita nak menang di dalam mengharungi cabaran kainah sepak terjang dalam bisnes. Sebab apa? Kerana bisnes kita berhubung dengan orang. Bisnes tak berhubung dengan lembu kucing, tak ada. Kita berbisnes sentiasa berkomunikasi, berdepan menghadapi sepak terjang, tolak, menolak, negatif, orang tak terima, orang beli. Sebab kita berhubung dengan orang. So, kita mesti memiliki power positif dan kita lebih kuat daripada prospek yang bakal terima, yang bakal kita jumpa nanti. Kita mesti memiliki power yang positif
untuk kita lebih kuat, lebih hebat daripada mana-mana customer ataupun klien daripada kita. Kalau dia punya power daripada kita, kita akan jadi dipanggil lagging. Lagging. So kita sebagai yang run business, yang terlibat dengan orang ni, permulaan pagi kita mesti menarik sebanyak mungkin dengan sebab doa, solat sebagainya, kau dapat the full power energy yang positif untuk kita hadapi khainah-menah sebab kerajaan tolak menolak dalam nak berjumpa prospek ataupun customer ataupun klien. Alright, selesai tu bab. So faham insya-Allah, mudah-mudahan dapat sesuatu. Sekejap Okey, sahabat-sahabat semua, saya harap you all dapat sesuatu insya-Allah. Dan saya ulang sekali lagi, sebab bila kita mengajar awak, kenapa sebut ni saya akan share di next live. Ini strategi sebenarnya. How saya boleh develop motivasi walaupun tak tengok belah saya, tak ada orang komen ke, tak ada orang like, saya boleh teruskan buat belah tanpa rasa aku tak nak buat belah apa, tak nak tengok pun tak. Right? Itu adalah sejenis strategi saya share dengan sahabat semua, you kena faham lah. Niat saya begitu. Saya buat belah tak tengok saya tak ambil hati. So harap one follow saya di link sebagi ya. One follow saya di link setting tu. Fokus tepat senang. Masa saya kat situ sekarang. Okey, selesai bab masuk ke poin kita berkenaan dengan apakah faedah untuk buat follow up. Apa faedah dia? Okey, saya baca nota pada mentor saya ya. Saya baca dan saya cuba ulaskan seringkas mungkin. Sebab tu buat pukul 10. Bila tapi ada sikit hari ni study lain, so saya delay sikit. So saya terus kat sini. Saya baca nota. Cuba anda fikir tanpa pelanggan dalam bisnes, apa akan jadi pada bisnes anda? Apa jadi hal? Tidak ada pelanggan dalam bisnes, apa akan jadi pada bisnes anda? Jawapannya lah, bisnes akan tutup lah. Sebab customer tadi yang datang tu bawa duit kepada kita. So duit lah nyawa kepada kesinambungan bisnes kita. So bila tidak ada pelanggan bisnes, bermaksud apa lagi pada bisnes kita? Tutup lah. So mampukah bisnes anda berkembang maju tanpa pelanggan? Jawab tak ada lah. Tak. Okay. Faedah Runus Ki. Assalamualaikum. Jangan lupa ya, faedah kalau boleh share kan awak buat bisnes apa. Awak bisnes apa insya-Allah. Awak bisnes apa saya nak start juga you punya kelebihan. Okay. Bila anda dah promosi barang kepada mereka, yakni prospek atau pelanggan, ada anda minta maklum balas selepas mereka guna produk atau servis anda? Satu key saya bagi. Okay. Selepas anda promosi produk, dia orang beli, dia orang guna ya, wa aiman dan fatih Nabi Assalamualaikum. Ada tak, ni penting, ada tak orang minta maklum balas selepas mereka guna produk atau servis anda? Alright. Mungkin ada yang minta, mungkin ada yang tidak minta. So macam mana nak minta tu? Apa strategi nak minta tu? Okay. Semua tahu belaka bahawa database pelanggan is king. Database is king. Jadi dia perlu digunakan dalam bisnes anda. Tapi kalau tak minta, anda tidak ada database memberi kesan pada apa? Bisnes anda. Alright. Saya baca je. Anda tahu kan, bila anda dah jual barang atau produk, anda mesti follow up balik dengan mereka. Semua tahu belaka. Ia sangat penting sekiranya anda tak nak hilang pelanggan. Saya share kat sini ya. Di dalam fungsi marketing, buat pemasaran ada 4 benda kita nak. Tulis, ini asas penting. You faham ni, nanti follow, nanti nampak. Oh, satu fasa. Dan apa yang saya tengah buat sekarang ni, fasa saya adalah fasa merangkap. Okay, ni faham eh? Sebab saya kata saya tak mengajar anda. So, dalam kita buat pemasaran, kita ada 4 fungsi. Tulis poin ni. Okay, tulis ni penting sangat. You kena faham dan nampak dengan jelas. Kata ia akan blur. Flow of story ni, flow of development. Okay, pertama sekali ialah kita nak dapat seramai mungkin, sebanyak mungkin pelanggan. Kita nak buat marketing untuk dapat kedua. Benda apa? Kita nak pelanggan tadi dia membeli dengan banyak. Pelanggan yang banyak tu membeli dengan banyak. Patutnya bila tulis kalimah Assalamualaikum ya. Tulis kalimah. Saya akan share nanti. Boleh? Tulis. Kalau you ambil tulis. Ini penting. Senang. Bila you follow nanti tahu. Oh ni saya cakap bab ni. Bab ni. Saya bagi the whole kerangka dahulu. Pengisian
by time, satu bab. Sebab kerangka macam manusia lah. Ni kerangka otak, ada pengisian mata, telinga, hidung, panjang cerita. Kerangka dada, tulang kerangka, ada paru-paru, limpa, jantung, hati, panjang cerita. Perut, punggung, kaki, semua ada pengisian. So saya bagi frame of story kerangka dahulu. Kerangka of development of business. So pertama kita nak buat marketing lapak untuk ramai, banyak pelanggan. Yang kedua ialah untuk ramai, banyak tu beli dengan banyak juga. Guna dengan banyak juga. Yang ketiga kita nak apa? Kita nak dia membeli kita seumur hidup. Dia, cucu, cicit, ciak, semua sekali akan membeli kita dengan kita. Dan lah dia mati, anak dia pun beli kita seumur hidup juga. Dia mati, cucu, cicit sama juga. Yang ketiga. Yang keempat kita nak apa? Mereka tu bawa orang lain kepada kita. Ini part utama dalam fungsi kita buat pemasaran. Ambil salin ya. Itu penting sangat supaya nampak kerangka ni. Alright? So itu dia asas dia. So that's why sini dia kata bahawa iaitu anda mesti follow up balik. Okey, terlangkau dah. Tu. Anda mesti ada database pelanggan. Inilah, kita nak 4 benda ni lah. Right? Anda tahu kan bila anda jual barang atau produk, anda mesti follow up balik. Ia sangat penting. Sebab apa tak nak kehilangan pelanggan? Sebab apa nak cari pelanggan baru susah? Bukan senang dapat pelanggan sebab dia berkait dengan trust. Ya, nak dapatkan trust untuk orang percaya, tak kenal kita tu bukan senang. So, baik kita fokus dahulu pada awal stage pertama kepada mana-mana pelanggan yang telah pun mengguna kepada kita ataupun servis kita. Alright, beres tadi. Adakah saya sangat bercakap? Kalau laju, sila komen, perlahankan saya, okey? Perlahankan saya. Saya akan terlampau, saya pasal belajar tau. That's why saya kata tak mengajar anda. So, saya harap anda tegur saya. You are my idola sekarang. My guru saya. My pemantau saya. Okay? So, tegur tak masalah. Saya belum ada untuk menerima pendapat. Saya setuju untuk tidak bersetuju pendapat. Alright. Selesai tu. So, memang bagus jika anda ada customer baru. Yes. Tapi ingat. Customer lama lagi bagus kita rajakan dia. So, apakah cara untuk, apakah faedah untuk kita jaga pelanggan yang sedia ada? Pertama, jangan saya tulis yang pertama apa faedah. Pertamanya ialah nombor 1, untuk tahu tahap kepuasan hati pelanggan kepada kita, kepada servis kita, kepada produk kita, kepada staff kita, kepada layanan kita, everything tentang the whole story kita punya bisnes. Okay? So dengan kita follow up customer, minta feedback dia tu, kita akan dapat database nak tahu tahap kita adakah memenuhi hati ataupun kepuasan hati pelanggan kita. Sebab bila tak tanya macam tu, mungkin ada customer yang apa tu, yang jenis waras, tak emosi, dia boleh nilai kita. Dapati, oi, servis yang ni dari segi SOP-nya tak bagus lah. Saya tak perhati lah. Dia bukan emosi, dia bukan benci tapi dia tak perhati based on betul dengan akal yang waras tu dia nilai. Terus servis orang ni, produk orang ni kebang lebih ni. Bila saya test, tak jadi seperti apa yang diceritakan, yang dicanangkan. So, kita tahu. Akibat tahu, orang tu tak sama. Setengah orang dia akan mengomen dalam WhatsApp, beritahu, menjadi viral lah, WhatsApp lah bisnes kita. Sebab kelakuan orang tu tak sama kan. Orang yang baik tak apa, tak viralkan lagi. Kalau orang tak baik, dia akan viral melalui WhatsApp, bercakap melalui Telegram, melalui media sosial dia tak sepergilah dengan kita belakang apa. Oh, muka boh lemasan cetung, kerja lemasan cetung. Barang dia saya test, gebang dia lebih saya test tak ada apa pun. Menyebabkan kita berisiko besar. So untuk kita dapat sedikit informasi tentang hal ini, kita perlu buat suatu usaha gerak kerja, buat macam kait selidik ke, tanya kat mulut ke, mengambil tanya sebab apa awak suka produk saya, sebab apa awak kurang, sebab apa awak repeat dengan saya. Ini perlu kita tahu sebab apa, untuk mengenal pasti tahap-tahap kepuasan pelanggan kepada kita, supaya kita apa, tak syok sendiri. Kita rasa okey dah, hebat dah produk kita, tapi sebenarnya tidak. So nilai kerja ini hanya ada pada pengguna kita.
pada klien kita sebab dia guna produk kita. Kita mungkin kata the best of more, okay, so more. Kita kata. Hakikatnya tidak begitu. So akan berkesan kepada image ataupun pertumbuhan bisnes kita. Saya baca nota sini ya. So jika anda tak follow up dengan customer, anda mungkin tak tahu kesannya bila mereka guna produk atau servis anda. Adakah mereka puas hati, adakah dia beri kesampingan ke, adakah dia perlu perbaiki lagi dan sebagainya. So anda mungkin saja boleh tahu feedback. Anda boleh bukan sahaja boleh tahu feedback tentang produk, tetapi anda juga boleh tahu feedback servis yang anda bagi kepada mereka secara banyak cara lah, bagi borang ke, melalui WhatsApp ke, melalui satu grup FB ke. Tu perakas punya platform banyak lah boleh guna pakai untuk dapatkan feedback. Banyak sekarang ni pool pada dalam Facebook. Itu tentang teknikal kemudian. So apabila pelanggan mereka dapat dipuaskan, ya, mereka puas hati, suka, kita boleh cam kat mana? Kita boleh kenal pasti kat mana? Cuba komen, Johari Jo. Nak tahu adakah servis kita okey, produk kita okey, petanda alamat yang paling tepat sekali kita boleh cam di mana. Dia ada banyak petanda tapi the best petanda kita tahu sebab kita bagus ni. Cuba komen Johari juga Wan Shah, nak cam, nak tahu kat mana. Nak tahu kat mana. So jawapan tak diberi oleh apa? Oleh Abang Hisham kita, iaitu repeat order. Itulah satu benchmark terbaik nak tahu produk kita atau servis kita ataupun apa-apalah yang kita buat ni betul-betul berkualiti, digemari, disukai, puas hati. Jikalau customer yang saya ada tu dia mari beli seumur, berulang kali, lepas mari sebulan ke seminggu sekali mari, setiap hari ke mari lah bagus. Contoh seminggu sekali beli produk kita, tapi mari pula. Lepas tu selang seminggu mari pula. Sudah berpindahlah kategori ke klien. So anda tanya sebab apa kakak, Pocik, Abang, Datuk sebagainya, kenapa suka guna produk ni? Boleh share dengan saya tak? Sebab apa sebab tengok bagus, setiap minggu mari dengan saya beli produk yang sama. Nak tahu sikit sebab apakah yang menyebabkan awak selalu datang berulang kali dengan kami guna produk ni. Baik. So dia bercakap, the best is you rakam. Semasa bercakap, minta izin dia. Kalau Abang, Datuk, Cik Puan izin, saya nak rakam lah you punya percakapan. Nak tahu sebab apa awak suka menggunakan produk saya berulang kali, bukan sekali, 2-5 kali dah. Boleh simpan database dalam bahagian testimoni yang proven berkesan menggunakan video. Alright. So pertama, very good, dijawab oleh Habib Hisham kita. Kalau ada berlaku repeat order guna balik oleh customer yang sama, menandakan produk atau servis anda memang berkesan, bagus, berkualiti. Itu cara paling mudah sekali untuk pasti supaya anda tak shock sendiri, dakwaan sendiri. Kalau tak ada repeat sale, you kata hebat sekali mana pun, ada mantap, kalau tak ada orang beli ulang kali, customer sama tak beli, you shock sendiri sebenarnya. Alright, beres. Itu pertama. InsyaAllah boleh InsyaAllah boleh, insyaAllah. Sekejap ya. Sekejap. Saya tengah check line ni ada masalah ke mana ni. Okey, sekejap ya. Itu yang pertama, cara ataupun faedah manfaat untuk terdapatkan maklumat tabis tentang tahap kepuasan pelanggan bila kita lakukan follow up. Alright. Yang kedua ialah ia berkait rapat dengan emosi. Kita nak main hati, nak bodek. Atau panggil sini ialah kita nak meraihkan, nak bagi hati berbunga-bunga kepada kita. So kita buat follow up supaya pelanggan kita rasa dihargai. Saya guna istilah dirajakan, diperajakan. Manusia kalau suka diperajakan, memang dia akan jadi kembang hidung lah. Supaya pelanggan rasa diperajakan ataupun dihargai. That's why kita buat follow up sebenarnya. Teknik lah, cara dia lah ya. Cara nak merajakan macam mana, ada cara dia lah. Saya tak cerita ni, panjang cerita. Kalau saya datang saya akan cakap, insya-Allah. Alright. So saya baca sini, jika anda tahu cara teknik follow up yang betul dengan customer, anda mungkin tak tahu. Saya ulang, jika anda tak buat follow up dengan pelanggan anda mungkin tak tahu kesannya bila baca dah tu. Nombor 2,
Follow up juga adalah cara terbaik untuk anda tunjukkan pada pelanggan yang anda sangat hargai. Mereka berharap mereka terus dan kita mengharap mereka terus setia dengan menggunakan produk atau servis kita. So ini hasil pada follow up lah. So bila anda sentiasa follow up, anda juga boleh jalin hubungan lebih erat dengan pelanggan anda. Itu faedah dia. Jadi jika anda ada keluarkan apa-apa produk baru, servis baru, bila anda info mereka dahulu yang telah ada rasa hargai, rasa erat tadi, maka tentulah mereka akan mudah menerima, mempercayainya. So anda juga boleh hargai mereka, ini teknik lah, dengan adakan membership card, beri hadiah, macam-macam lah, beri dengan harga borong, dengan diskaun, dengan beri barang lain dan sebagainya. Okay, so nampak itu kelebihan dia. Sebab bila manusia sebenarnya secara umum sangat-sangat dihargakan, dihargai, dirajakan. Zaman sekarang ni, zaman laju ni, fast belaka ni, kadang-kadang manusia terasa dipinggirkan. So, kalau pelanggan sama manusia, anda perlu perajakan dia. So, bila kita hargai dia, selalu hubungi dia. Tapi hubungi bukan ayat-ayat yang nak menjual tahu. Hubungi yang kita informasi, cara selesai masalah dia. Contoh dia guna produk ni, contoh dah. So, bila kita follow up dia tadi, itulah kategori jenis follow up lah. So, kita boleh ceritakan telefon bagus untuk apa, selesai masalah apa. Kita ceritakan dalam ayat-ayat follow up dia tu sesuatu informasi, maklumat whatever yang membantu menyelesaikan masalah dia secara indirect berkaitan dengan produk kita. Right? Dia sampai dengan khabar, sama tu tahap-tahap lah. Sebab kalau tahap dia dah selalu datang kita friendly tu, lain ayat dia. Tapi faedahnya apa? Kita nak supaya pelanggan kita dihargai, rasa diperajakan. Bila rasa dirajakan, dia akan kata apa, merok, dia akan excited. So dia akan mari rasa gembira, suka, selesa, kita rasa lebih erat. Nanti bila kita nak present produk-produk baru, insya-Allah kita fokuskan pada lebih dahulu, sebab dah terbina hubungan yang mesra antara kita dia orang. Dia bermaksud tahap keraguan kepada kita mulai mengecil. Sebila tahap keraguan mengecil, automatically tahap kepercayaan tinggi, insya-Allah akan memberi banyak manfaat kepada anda. Ini kelebihan kita perlu buat follow up kepada pelanggan kita. Yang ketiga, Yang ketiga, faedah untuk kita follow up ialah suatu itu berkait rapat dengan, iaitu memberi dan meningkatkan. Beri dan tingkatkan kepercayaan, tahap kepercayaan kepada kita. Tahap kepercayaan. Okay? Itu dia kelebihan kita follow up by time. So bila anda sentiasa follow up, sentiasa konsisten dengan mereka, dengan pelanggan atau klien kita, nescaya mereka susah nak beralih kepada peniaga lain. Bila kita peraja dia, banyak sesuatu yang percuma, yang bersuaian, yang selalu beri info-info yang menyelesaikan masalah dia sebagainya, insya-Allah dia panggil raving fan ataupun pengguna tegar kita. Ini kelebihan faedah daripada kita buat follow up. Ini kerana bila anda sentiasa berhubung dengan mereka, bila mereka dapat produk baru kita sebagainya whatever, maka produk yang kita present tu memudahkan dia lagi untuk menyelesaikan masalah dia. Maksud begini, ini handphone ni okey dah selesai masalah dia untuk berhubung, tapi anak kita beri satu maklumat baru, handphone lebih baik, menyebabkan handphone kedua lebih baik pada yang ni. So kita beri produk baru, handphone kedua ni kita beritahu dia yang ni lebih banyak kelebihan dia, memudahkan, menyenangkan dia untuk menyelesaikan masalah komunikasi dengan siapa-siapa yang kena seperti anak-anak dia ke sebagainya, jimat kewangan ke sebagainya, bil murah ke sebagainya, contoh. Alright. Bukan itu sahaja, ini juga memberi gambaran jelas kepada mereka yang ada serius berniaga, image. Jadi secara automatically pelanggan akan meletakkan suatu benchmark kepercayaan kepada kita. Kita nak kepercayaan sebenarnya. Dia akan datang secara halus kepada kita bila kita melakukan follow up dengan teknik yang betul. Alright, itu yang ketiga. Meningkatkan tahap kepercayaan
pelanggan atau customer kepada kita. Memang sangat penting sangat percayaan. Sebab gini ya, saya cerita sikit ya supaya orang nampak. Dia punca tak berlaku jual beli kerana tak adanya kekuatan kepercayaan. Tak akan datang kekuatan kepercayaan kalau orang tak pernah kenal kita punya brand atau sebagainya. Dan tidak akan datang kenal ini kalau tak buat kerja apa supaya sentiasa dapat brand kita. Bermakna nombor satu sekali yang kita perlu buat ialah buat sentiasa orang dapat brand kita kalau mampu di semua platform. TV, radio, filem, banting, bil live, IG, TikTok, billboard, banting, apa lagi promoter, alat tulis. Contoh macam apa? Contoh macam apa Macam ni alat tulis ni. Ini lampu, ada brand anda. Apalagi di surat khabar apa ke. Mana semua yang ada 200 lebih. Tu yang boleh guna pakai untuk buat orang sentiasa brand kita. Laju kan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya slowkan. Contoh alat ni. Ni alat awak, masukkan brand awak. Mana alat ni adalah platform untuk buat orang sentiasa nampak brand awak. Apa lagi contoh? Buku ni. Kata buku anda, masukkan brand anda. Supaya apa? Menggunakan alat tulis ini sebagai platform untuk buat orang kenal brand anda. Banyak. Saya ada 200 lebih strategi permasalahan yang boleh dipakai untuk buat orang nampak sentiasa nampak brand kita. So bila kita konsisten buat orang sentiasa nampak brand kita kalau mampu TV, radio sebagainya, kita akan menang. Bila orang nampak berlaku, orang kenal. Bila orang kenal lama-lama apa? Orang akan percaya, suka. Lama-lama akan datanglah graf kepercayaan. Bila percaya mantap, fokus, stabil, kuat dah, you cakap apa pun dia akan terima. Alright, that's why di sini yang ketiga tadi apa benda? Kita nak tambah tingkatkan kepercayaan pelanggan kepada kita dengan sentiasa kekal lakukan gerak kerja follow up. Itu yang ketiga faedahnya. Yang keempat, faedah yang keempat kenapa perlu buat follow up ialah berkaitan rapat dengan untuk kita nilai semula mutu ataupun kualiti produk ataupun servis kita melalui komen ataupun feedback yang diberi oleh pelanggan atau klien kita. Itu dia. Bila kita buat follow up, ni kita nak benda ni lah. Kita nak supaya kita dapat buat penambahbaikan kepada kualiti produk atau servis kita hasil daripada feedback yang diberi oleh pelanggan kita, kerana kita selesa gembirakan dia dalam melakukan follow up. Ini penting faedahnya bila kita lakukan follow up yang konsisten. So feedback dia orang tu kita boleh nilai. Dan biasanya orang yang guna produk kita tu memang tepat sebab dia guna. Dan kita boleh dapat informasi yang berbeza daripada orang berbeza atas produk yang sama. Produk yang sama, khasiat yang sama, kotak yang sama, gerai yang sama diberi pada customer nama A, B, C, D, E. Bila feedback tak sama tahu. Sebab komposisi badan kesihatan A tak sama dengan B, dengan C, dengan D, E. So bila diberi kepelbagaian informasi daripada semua kelainan kita itu, menyebabkan kita dapat banyak database untuk nilai balik, adakah kita boleh tingkatkan lagi mutu produk atau servis kita. Ini kelebihan kita buat follow up per customer kita. Alright, boleh sekarang tu insya-Allah. Saya baca dahulu. Anda juga boleh tingkatkan kualiti produk anda dengan gunakan feedback pelanggan. Ini kerana anda hanya sediakan produk, tetapi pelanggan yang guna produk anda. So, yang keempat lah. So, bagi anda, ia mungkin sudah bagus, tapi tak tahu pada sudut pandang pelanggan anda. Jikalau anda tak tanya, tak melakukan follow up. Ini kemah dia. Saya share dengan sahabat-sahabat semua kenapa perlu buat follow up dengan 4 faedah hari ni. 4 faedah kenapa kita perlu buat
follow up kepada customer kita. Mudah-mudahan apa saya share ini saya dapat manfaat, dan yang penting saya boleh amal. Dan saya sedang amal sekarang ni. Alright. Dan mudah-mudahan jika sekiranya apa sampai ada manfaat, boleh share kepada orang lain lah. Okay, tak salah, dan saya izinkan supaya bila anda share pada orang lain, anda dapat pahala, saya dapat pahala. Kita sama-sama bergembira laku berbiasa, insya-Allah. Alright. So seperti yang saya maklum sama sekali lagi ya, apa sebabnya bukan untuk mengajak anda boleh terima, anda boleh buang, tak masalah, tak ambil hati. Yang penting untuk saya sendiri dan untuk saya share sesuatu baik ini supaya kita sama-sama maju dalam apa kita buat, especially dalam bidang perniagaan. Dan sebelum saya akhiri episode ini, saya minta anda doa lah. Saya minta satu kepada anda, turun doa kepada saya supaya boleh bercakap dengan lidah fasih lagi lancar, dengan sebutan jelas, dengan otak cerdas, dengan tenang, supaya saya boleh menyampaikan lagi pelbagai info-info tentang permasalahan, especially bidang saya, zero cost marketing, supaya kita sama-sama mendapat kebaikan, insya-Allah. Yang penting saya mendambakan doa anda, kan saya yakin doa anda Allah makbulkan. That's why ini hikmah dia. Bila kita ada platform FB, frame macam ni, so optimalkanlah manfaat, faedah, keistimewaan, bakat yang ada pada semua sekali rakan-rakan kita yang mungkin anda ada 5,000 rakan FB profile tu, jangan dipersiakan. Kenapa? Setiap orang ada bakat ataupun kelebihannya sendiri yang positif. Lupakan negatif. Fokus mengenengahkan, buat orang nampak kebaikan-kebaikan, kehebatan-kehebatan yang ada pada diri sahabat-sahabat FB rakan anda, saya dan semua kita lah, insya-Allah. Alright, terima kasih banyak yang bermasuk. Hingga jumpa next sebelah. Jangan lupa untuk anda follow saja di Sabri Ibrahim Zaki M tahap 1 dan 2. Saya fokus kat situ ya. Untuk di masa-masa datang saya nak bawa anda tempat yang sangat senang untuk anda faham secara tertib. Alright. Dan untuk dibuat rujukan. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.